Mengikut Treasure 1961, geng ialah satu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai tingkah laku yang sama, membuat perjumpaan secara bersemuka, gerakan secara berunit dan mempunyai perancangan. Untuk pengetahuan semua, terdapat dua jenis geng, iaitu yang pertama, geng nakal. Objektif bagi geng nakal ini adalah melakukan kekacauan seperti vandalisme dan bukannya aktiviti jenayah. Geng yang kedua iaitu geng delinquent ataupun jenayah. Objektif mereka adalah untuk menjana pendapatan dengan melakukan keganasan, kecurian dan sebagainya. Kita teruskan kepada kajian yang pertama, iaitu kajian geng di Chicago. Menurut Treasure, geng ini bersaiz agak kecil dan terdiri daripada golongan remaja yang berumur 11 hingga 17 tahun. Kebanyakan mereka berketurunan Eropah, iaitu Poland, Itali dan Ireland. Mereka berjantina lelaki. Mereka tidak melibatkan diri dalam pergaduhan yang menggunakan senjata dan juga mereka tidak melibatkan diri dengan penggunaan dadah. Mereka hanya menggunakan tembakau dan alkohol sahaja. Kajian geng yang kedua iaitu geng di Boston. Geng ini bernama Norton Street Gang. Menurut White, geng ini berumur lingkungan antara 20 hingga 29 tahun. Kumpulan ini mempunyai struktur kumpulan yang kuat ataupun berkuasa. Mereka tidak melibatkan diri dalam sebarang keganasan di antara mereka dan juga di antara kumpulan lain. Ketua bagi kumpulan ini adalah Doc, dan di dalam kumpulan ini tidak melibatkan sebarang wanita. Geng jalanan Norton aktif dalam politik tempatan dan perjudian. Mereka ini juga sama seperti geng sebelum ini di mana tidak melibatkan diri dalam kekerasan dan juga penggunaan dadah. Kajian geng beli yang terakhir iaitu geng ganas New York City. Menurut Jablonski, geng ini terdiri daripada 3 jenis iaitu geng sosial, geng delinquent dan geng ganas. Kategori yang pertama iaitu kategori sosial. Mereka ini terdiri daripada belia tegar dan gemar melepak. Mereka juga terdiri daripada rakan sebaya dan mereka ini tidak dilihat sebagai ancaman kepada komuniti. Geng yang seterusnya iaitu kategori delinquent. Terdiri daripada golongan belia, mereka gemar melakukan jenayah harta benda dan mempunyai struktur yang ketat, berpotensi berpecah apabila ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara. Kategori yang terakhir iaitu kategori ganas. Kategori ini merupakan ancaman yang serius kepada keselamatan awam. Mereka gemar terlibat dengan pergaduhan dan konflik dan juga aktiviti-aktiviti yang tidak senonoh. Antara ciri-ciri utama kumpulan ini adalah mereka cenderung terhadap keganasan, mempunyai psikologi yang tidak stabil, mempunyai kepimpinan berdasarkan kehebatan fizikal dan keberanian. Mereka juga memiliki personaliti psikopat. Tinjauan kebangsaan geng muda tahun 1970-an. Pada pertengahan 1970-an, kerajaan menugaskan kajian nasional tentang kumpulan Samseng yang dijalankan oleh Walter Miller. Penyelidikan Miller menggunakan temu bual dengan tokoh penting yang dianggap berpengetahuan tentang aktiviti geng di 15 bandar. Kebanyakan maklumat datang daripada temu bual dengan polis, kerajaan, mahkamah jabana dan pegawai sekolah di 12 bandar. Lebih banyak kajian dan temu bual terperinci telah disalurkan dengan pegawai di 6 bandar di mana pegawai hampir sebulat suara dalam melihat kumpulan Samseng sebagai masalah di bandar mereka iaitu Chicago, Detroit, Los Angeles, New York, Philadelphia dan San Francisco. Kesimpulan kajian Miller, kebanyakan ahli kumpulan iaitu berumur antara 12 dan 22 tahun dengan umur muat 16 hingga 17 tahun. Istilah biasa untuk kumpulan yang lebih muda ini ialah cebol. Kebanyakan geng semuanya lelaki. Bentuk penyertaan daripada kumpulan wanita biasanya adalah sebagai bantuan kepada kumpulan lelaki di kawasan kejiranan. Kira-kira 90% daripada semua kumpulan adalah lelaki. Sebagai contoh, di kawasan Bronx dan Queens di New York City, hanya 6 kumpulan wanita sahaja yang ditemui. Keganasan pada tahun 1970-an telah menjadi lebih banyak maut berbanding pada dekad sebelumnya. Sebahagiannya kerana ahli kumpulan kini mempunyai akses kepada senjata api lebih daripada masa lalu. Tinjauan kebangsaan geng di Glen 1990-an. Pada awal 1990-an, Malcolm Klein menjalankan tinjauan nasional mengenai kumpulan Samseng di Amerika Syarikat bersama-sama dengan analisis yang lebih terperinci mengenai kumpulan tersebut.
Metodologi klaim untuk tinjauan nasional terdiri daripada temubual telefon dengan pegawai polis di 261 bandar geng yang terkenal. Kebanyakan kenalan polis yang ditemubual oleh klaim adalah pegawai kumpulan. Kesimpulan kajian klaim. Kumpulan Samseng pada tahun 1990-an terdiri daripada golongan muda yang lebih tua. Klaim mencadangkan memanggil geng-geng belia atau geng jalanan berbanding geng jubana untuk menyelahkan peningkatan umur ahli kumpulan. Bilangan ahli kumpulan yang mengejutkan berusia pertengahan dan lewat 20-an, 30-an dan beberapa orang berumur 40-an. Purata umur ahli sekitar 20 tahun dengan julak biasa 12 hingga 30 tahun. Geng cenderung wujud terutamanya di bandar-bandar besar. Tinjauan geng belia negara 1998. Pada pertengahan 1990-an, Pusat Geng Belia Negara mula mengumpul data mengenai kumpulan Samseng. Tinjauan tersebut berdasarkan maklum balas kepada soal sidik yang diedarkan kepada beribu-ribu jabatan polis dan syarif di sebuah bandar dengan 25,000 orang atau lebih, dua buah bandar kecil daripada 2,500 kepada 24,999 orang, 3 buah kawasan pinggir bandar dan 4 masyarakat luar bandar. Kebanyakan data yang dikumpul dalam tinjauan ini adalah anggaran yang disediakan oleh responden jabatan polis. Bandar-bandar besar yang mempunyai penduduk 250,000 atau lebih mempunyai purata bilangan kumpulan Samseng iaitu 83 dan ahli kumpulan gelap 4,465 yang tertinggi. Bandar-bandar kecil dengan kurang daripada 10,000 orang mempunyai purata kumpulan paling kecil iaitu 3 dan ahli kumpulan selama 41. Purata umur ahli geng adalah dalam lingkungan 18 hingga 24 tahun yang mewakili peningkatan umur purata dari 1996. Kurang daripada 2% daripada semua kumpulan Samseng dianggap didominasi oleh wanita. Masalah geng bahari. Semua tinjauan kumpulan yang lebih terkini menangani isu keganasan kumpulan. Miller mencadangkan bahawa keganasan kumpulan tidak lebih biasa hari ini berbanding pada tahun 1950-an tetapi hanya lebih menyebabkan maut. Keganasan kumpulan sering merangsang perhatian orang ramai dan menggesa undang-undang kumpulan yang lebih ketat. Menurut laporan polis dan akaun lain, geng yang dikenali sebagai MS-13 atau Mara Salvatrucha telah merebak dari pantai barat ke pantai timur, terutamanya di utara Virginia dan metropolitan Washington DC. Geng ini telah membangunkan reputasi tertentu untuk keganasan dan telah dikaitkan dengan pencacatan parah dan menikam serta menembak mati di wilayah utara Virginia pada tahun pertengahan 2000. Geng seperti MS-13 memiliki jenis ancaman baru kepada komuniti yang tidak mengalami masalah kumpulan sehingga kini. Satu lagi isu dengan geng ini dan satu yang mungkin membayangkan pandangan baru tentang kumpulan Samseng ialah status pendatang tanpa izin.